الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وسابر نعمه وجميل إحسانه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بربوبيته وعظيم سلطانه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله جاهد في الله حق جهاده فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بالحق إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويراه وأنه مطلع عليكم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Saudaraku orang-orang Islam yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian agar kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kini kita berada dalam suasana akhir bulan Zulhijjah, bulan ke-12 atau bulan terakhir dalam kalender Hijri. Kita telah melalui dua fasa ibadah besar yang menjadi simbol pengorbanan atas ketaatan hamba kepada Tuhannya, yaitu ibadah haji bagi saudara kita yang dijemput ke sana dan ibadah kurban. Meskipun pelaksanaan dua ibadah itu telah berlalu, kita seharusnya mengambil pengajaran serta menghayatinya dalam kehidupan seharian kita agar menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar tunduk dan patuh kepadanya sebagaimana yang ditunjukkan oleh para Nabi alaihimussalam. Para hadirin Jumaat sekalian, pengajaran daripada ibadah haji dan ibadah kurban amat besar dan dalam kehidupan seorang Muslim. Ia bukan sahaja berkaitan dengan ibadah khusus, tetapi juga menyentuh aspek akhlak, keimanan dan pengorbanan dalam kehidupan seharian seseorang Muslim tersebut. Antara pengajaran besar yang boleh diambil adalah pengajaran pertama, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji menunjukkan bagaimana seorang Muslim sanggup meninggalkan segala kesenangan dunia semata-mata untuk menyahut suruhan Allah. Ia mengajar kita untuk taat tanpa soal seperti Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ." Maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan curug rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Ayat tersebut menunjukkan perintah Allah itu mesti disahut dan dipatuhi sekalipun dalam keadaan susah. Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru manusia ke Baitullah yakni Ka'bah, walaupun kawasan itu merupakan kawasan yang tandus dan gersang. Pengajaran yang kedua,
kesatuan dan persaudaraan umat Islam. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Maksudnya, sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan aku. Surah Al-Anbiya ayat 92. Saudaraku muslimin sekalian, pengajaran yang boleh diambil daripada ayat di atas adalah haji menyatukan seluruh umat tanpa mengira bangsa dan status. Semua berpakaian ihram, tiada perbezaan darjat sama ada kaya maupun miskin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pengajaran yang ketiga, keampunan dan peluang kedua. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfathu wa lam yafsuk, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Maksudnya, sesiapa yang mengerjakan haji dan tidak berkata keji serta tidak melakukan kefasikan, maka dia pulang sebagai bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Riwayat Bukhari nombor 1521 dan riwayat Muslim nombor 1350. Saudaraku muslimin sekalian, pengajaran daripada hadis tersebut adalah haji adalah pembersih dosa dengan syarat melakukannya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Ia memberi peluang untuk memulakan hidup yang bersih dan baru. Muslimin dirahmati Allah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada pelaksanaan ibadah kurban adalah seperti berikut. Pertama, pengorbanan serta ketaatan yang sejati. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang sabar." Surah As-Saffat ayat 102. Inilah contoh ketaatan tanpa ragu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu ketaat kepada perintah Allah walaupun berat. Pengajaran yang kedua, takwa adalah matlamat utama. Termaktub di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Maksudnya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Surah Al-Hajj
ayat 37. Saudaraku, Allah tidak melihat rupa dan harta, akan tetapi Allah melihat hati yang ikhlas dan yang benar-benar bertakwa dalam setiap amalan tersebut. Oleh itu, hendaklah kita melakukan sesuatu perkara bukan sahaja ibadah korban dengan penuh ketakwaan serta ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang ketiga, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amala Adami min 'amali yawm an-nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawm al-qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-damma la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa." Mafhumnya, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, yakni 10 Zulhijjah, yang lebih disukai oleh Allah daripada menumpahkan darah haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah di suatu tempat sebelum ia jatuh ke bumi. Maka belakanlah diri kamu dengan korban itu. Hadis riwayat oleh Ibnu Majah nombor 3126 dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Oleh yang demikian, ibadah korban sangat disukai Allah, menjadi amalan sunnah yang dituntut dalam Islam. Kita sebagai umat Islam yang mengaku mencintai Nabi sepatutnya mengikut sunnah baginda sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar sekalian, kesimpulannya, ibadah haji dan korban membawa pengajaran besar dalam membentuk jiwa muslim yang taat, ikhlas, penyayang dan bertakwa. Ia bukan sekadar ritual, tetapi madrasah hidup yang melatih kita menjadi insan lebih dekat kepada Allah dan sesama manusia. Serta sifat itu diteruskan lagi bagi bulan-bulan berikutnya, tidak hanya terhenti ketika dalam bulan Zulhijjah sahaja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وسابغ نعمه وجميل إحسانه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بربوبيته وعظيم سلطانه
وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله جاهد في الله حق جهاده فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بالحق إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai saudara kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan bersiap sedialah dengan bekalan untuk hari akhirat dan sebaik-baik bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Ikhwani al-muslimin, iman adalah sesuatu yang paling bernilai pada diri setiap orang. Oleh yang demikian, perlulah dijaga, dipupuk dan disuburkannya dengan memperbanyakkan amal soleh dan kebajikan. Iman hendaklah dipelihara dan dikawal dengan sekuat-kuatnya agar ianya tidak terjejas atau lemah oleh pujukan-pujukan dan godaan syaitan. Di antara cara memelihara dan mengawal iman daripada sebarang godaan, maka ia adalah dibentengi dengan keyakinan dan keikhlasan. Selain daripada itu, iman hendaklah dikuatkan dengan menunaikan tanggungjawab fardu dengan sebaik mungkin dan dengan sempurna. Kemudian dilapisi dengan amalan nawafil dari sunnah. Dan akhir sekali, iman itu hendaklah dikawal oleh adab. InsyaAllah, jika kita memelihara iman dengan melaksanakan tanggungjawab yang difardukan dan yang disunatkan serta menyempurnakan kehidupan dengan adab-adab Islam, di samping dikukuhkan dengan keyakinan dan keikhlasan kepada Allah, iman kita akan terus subur dan tahan dari sebarang godaan dan cobaan. Saudaraku muslimin sekalian, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berselawat ke atas Nabi Muhammad dari azali dengan menentukan kepadanya rahmat dan berkat, dan dia telah memerintahkan kita supaya berselawat ke atas junjungan dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم